Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid tahun 4. Kita bertemu kembali untuk subjek pendidikan kesihatan dan tajuk pada hari ini adalah pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi apakah objektif untuk hari ini? Murid dapat menyatakan sekurangnya 3 cara bagaimana pengantunan seksual kanak-kanak berlaku. Okey, murid buka buku teks dulu, muka surat 90. Okey, dekat sini murid akan dapat lihat pengantunan seksual kanak-kanak. Jadi membaca siri soal jawab tentang pengantunan kanak-kanak. Okey, ini ada beberapa siri soal jawab, ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, jom kita tengok dengan lebih dekat. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Okay, soalannya dibaca oleh lebah yang ada dekat dalam. Okey, soalan yang pertama. Apakah pengantunan seksual kanak-kanak? Ni pun mesti bermain dalam fikiran murid kan. Pengantunan, apa benda ni pengantunan? Okey, bermaksud pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur atas kanak-kanak tersebut. Ini sangat-sangat bahaya. Okey, sebagai contoh. Okey, orang dewasa ialah orang yang dah dewasa, mungkin berumur 20 tahun ke atas ataupun 15 tahun ke atas, 17 tahun ke atas dan sebagainya lah yang dikira dewasa. Okey, kemudian kalau kanak-kanak, kanak-kanak ni selalunya macam kamu lah yang berada di sekolah rendah ni masih dikira sebagai kanak-kanak. Selalunya kanak-kanak berumur 12 tahun. Contohnya kalau kita nak masuk zoo negara, kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun. 13 tahun ke atas dah dikira dewasa. Jadi apa yang berlaku adalah orang dewasa ni, sepatutnya orang dewasa dia ada hubungan emosi terhadap orang dewasa juga, dan kanak-kanak tak bolehlah ada perasaan tersebut. Tapi masalahnya sekarang ni, dewasa dia ada perasaan kepada kanak-kanak ni. Sebagai contoh, mungkin murid-murid sekolah menengah tak adalah masalah. Mungkin dewasa yang betul-betul dewasa, mungkin umur 20-an, 30-an yang ada masalah mental. Ada masalah sebab benda ni tak normal. Sepatutnya dewasa ada perasaan dekat orang dewasa, ada perasaan dekat anak. Dan bila dia ada perasaan dekat anak ni, dia memberi kepercayaan kepada kanak-kanak tu. Kata, marilah ikut abang apa kan. Jadi bila kanak-kanak tu percaya kepada orang dewasa ni, orang dewasa akan melakukan perbuatan yang seksual, cabul ke, pegang sana sini dan sebagainya. Jadi benda amat bahaya, kena berhati. Okey, jadi kita tengok yang nombor 2. Okay, nombor 2 ialah sasaran. Siapa yang disasarkan? Okay, pengantunan seksual kanak-kanak kerap terjadi pada kanak-kanak selalu bersendirian atau yang kurang mendapat perhatian dan sayang keluarga. Sasaran yang biasa berlaku. Contohnya kanak-kanak ni dia selalu bersendirian dekat suatu tempat yang tak ramai orang ataupun kurang kasih sayang keluarga. Bila kurang kasih sayang, orang dewasa ni tadi dia akan sayang. Kata sayang adik. Jadi dia dapat merasakan kasih sayang tu, dia akan mendengar kata orang dewasa dan berlakulah pengantunan. Okay, jadi kita tengok yang ketiga. Siapakah yang melakukan pengantunan? Siapa dia? Siapa? Okay, pengantunan seksual kanak-kanak boleh dilakukan oleh kenalan keluarga, ahli keluarga ataupun orang yang tidak dikenali. Ini dia. Contohnya kenalan keluarga ialah saudara mara ataupun kawan-kawan. Lepas tu ahli keluarga sendiri. Contohnya ada satu cerita tu
Girl in the Basement, okay, dekat Netflix. Jadi yang itu berlaku pengantunan ni, ayah dia melakukan perkara tersebut kepada anak perempuan dia. Sebab ayah dia ada masalah. Tapi benda ni sebenarnya jarang sangat berlaku kecuali orang dewasa tersebut ada masalah mental lah. Sebab kalau orang dewasa yang normal, dia takkan perkara tersebut. Dan orang yang tidak dikenali memanglah kita tak kenal siapa dia, asal usul dia. Jadi sebab itulah kita tak boleh bercampur atau berbual dengan orang yang tidak dikenali. Jangan borak dengan dia, terus jalan je. Okey, dan akhir sekali, bagaimanakah pengantunan seksual kanak-kanak berlaku? Macam mana benda ni boleh berlaku? Okey, caranya ialah individu yang melakukan pengantunan dan mendapatkan maklumat tentang mangsa. Okey, contohnya dia nak lakukan, dia tahu alamat kamu, tahu jenis siapa, anak siapa. Okey, lepas tu kedua, memberikan pujian, hadiah dan layanan pada mangsa. Contohnya kamu dapat kasih sayang, lalu bersendirian, jadi kamu dapat pujian, cantik, ataupun dapat hadiah, layanan, kamu teruja, kamu akan terperdaya. Okey, kemudian nombor 3, bersimpati. Mangsa ni ada masalah, dia bersimpati lah. Dia tak apa, meh ikut abang, kan? Ataupun dia memujuk ni, dia tolong. Ataupun menjauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan. Contohnya kamu main kawan-kawan, ahli keluarga, dia panggil kamu, sekejap, kamu pun pergi dekat dia dan jauh daripada ahli keluarga kamu. Dia terus tangkap dan bawa kamu, pun bahaya. Kan? Mencari peluang bersendirian dengan mangsa. Okey, contohnya dia akan cari peluang, dia tengok kiri kanan orang, dia akan buatlah sesuatu. Bahaya kalau kamu berjalan bersendiri tempatnya. Dan akhir sekali, lakukan sesuatu tanpa disedari mangsa. Contohnya sambil dia memujuk kamu, berbual dengan kamu, bagi pujian dekat kamu, sambil tu tangan dia pun bergerak. Melakukan sentuhan fizikal bahagian-bahagian badan kamu, pun menggelikan dan bahaya. Jadi kesimpulan, kamu kenalah berhati-hati di mana saja kamu berada, dan ingatlah yang perkara yang kita pernah belajar sebelum. Mana kamu nak elakkan supaya benda ni semua berlaku. Okey, itu tugasan untuk minggu. Okey, nyatakan cara bagaimana kanak-kanak berlaku. Okey, macam mana caranya berlaku? Tadi ada banyak kan? Jadi cikgu nak cara bagaimana aku saja. Araikan seberapa banyak yang ada, kamu jumpa kan tadi, dan hantar melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp untuk Okey, selamat menjawab. Bye bye.